Hari ini saya hadir ke sebuah protes ataupun event serahan memorandum. Samru dah lama dah, bukan satu perkara yang baru. Dan saya pun telah bermula perbincangan saya bersama-sama dengan semua pihak termasuk DBKL, Datuk Manda, pejabat setiausaha politik Perdana Menteri dan sebagainya. Dan saya setuju dan sokong memorandum ataupun pandangan persatuan-persatuan di mana semak sebelum ada apa-apa pembangunan. Kalau kita tengok sejarah Pasar Borong ni dah 27 tahun dan mereka yang berniaga sini pun pengalaman yang tinggi dan perlulah apa-apa pemaju nak ingin membangunkan atau beri cadangan kepada kerajaan untuk membangunkan sesuatu tempat, perlulah engage ataupun berjumpa dengan orang-orang ataupun peniaga-peniaga mendapat pandangan. Tapi di sini perkara yang berlaku adalah terbalik. Selaku ahli parlimen pun saya tidak tahu berkaitan dengan pembangunan ini. Tidak dimaklum oleh mana-mana pihak. Hanya daripada persatuan di Pasar Borong. Dan saya juga pada awalnya tidak menyokong pembangunan Pasar Borong sebab baru ekonomi tengah pulih. Dan saya pun tidak tahu rancangan pembangunan ini. 3 bulan lalu ada sesi libat urus bersama pemaju dengan peniaga. Saya pun tak tahu, saya dijemput oleh peniaga. Saya pun pergilah. Saya pun hadirkan diri dan saya nampak apa rancangan mereka. Tapi secara terperinci memang peniaga-peniaga ataupun persatuan yang mewakili peniaga-peniaga ini tidak menyokong pembangunan tersebut. Dan saya minta pihak DBKL ataupun Datuk Manda jumpa dengan peniaga-peniaga Pasar Borong ataupun persatuan-persatuan di sini untuk bincang balik, semak balik. Baru kita ada satu hala tuju yang sama-sama dengan pembangunan. Seperti mana tadi MC bagi tahu, mereka tidak menghalang pembangunan, tapi caranya tak betul. Tanpa penglibatan peniaga-peniaga ataupun persatuan, apa mereka nak membangunkan tanpa pengetahuan mereka atau tanpa pandangan mereka. Pengalaman di Kuala Lumpur ni ada banyak pembangunan tanpa pandangan ataupun nasihat daripada contoh di Pasar Selayang sebab ada masalah komunikasi dengan peniaga-peniaga. Tapak yang mereka buat tu adalah agak kecil dan ada dinding di semua tapak peniaga yang tidak selesa bagi peniaga. So saya tak nak perkara itu berlaku sebab ini pembaziran duit kerajaan ataupun mana-mana duit daripada orang yang nak invest. So saya selaku ahli parlimen sama-sama pegawai Perdana Menteri akan membawa isu ini kepada Datuk Manda untuk cari satu titik penyelesaian yang akan menjadi win-win situation. Pasal pembangunan, saya tak pasti, tapi pelan semua dah buat. Sebab pada awal lepas kita tubuh kerajaan perpaduan, saya dah bangkit dekat Datuk Manda banyak kali dalam mesyuarat. Saya dah bangkit untuk berhenti sementara sebelum dapat apa-apa keputusan. Sebab saya tak nak satu pembangunan tanpa pengetahuan masyarakat yang akan memberi kesan buruk kepada masyarakat. Dia kena, pembangunan ni sepatutnya kena beri kesan baik. Tapi tadi kita dah dengar daripada wakil peniaga, kalau diswastakan berbagai masalah timbul, terutamanya kenaikan harga sewa dan macam-macam lagi. So saya tak pastilah bila akan start. 150 juta. 50. Perkara ini akan diluluskan oleh sektor. Perkara ini dibawa oleh sebuah syarikat memberi cadangan kepada kerajaan untuk membangunkan. Kerajaan mana? Sebelum ni, masa Tan Sri Anwar Musa. Ini dicadangkan dan diberi mandat kepada syarikat itu
untuk membangunkan kawasan ini. Bagi saya, kenapa beri mandat kepada hanya satu syarikat? Kenapa tak bagi peluang untuk open tender? Open tender masalah. So ini adalah satu perkara yang tidak setuju oleh peniaga-peniaga di sini dan juga saya. Pembinaan pasar burung lagi satu blok untuk tambahan tapak peniaga juga. Tambahan lagi 300, tambah lagi. Sekarang kita sudah cukup, betul-betul cukup. Sebab peniaga kita sudah drop, sudah turun banyak selepas MCO. Mungkin ekonomi lagi saya boleh cakap ekonomi yang first. Kedua, kita ada import dari macam sayur, ada import dari India, China. Kita punya currency yang kedua, yang ini penting. Macam saya ikan, saya pemborong ikan. Saya tukar rupiah itu sama juga. Jadi itu ikan selalu hit the new target, hit the new price. Selalu memecahkan itu rekod. Saya pun pening kalau macam ni. Sebab kita punya modal sampai sini mungkin macam gembong sampai sini. Kalau 18-20 ringgit sampai sini, kita mesti nak 21. Tapi rakyat, kalau rakyat nak makan, tak. Kalau sampai itu rakyat punya tangan, mesti lepas runcit atau pasar pagi, pasar malam, mereka akan meningkatkan itu harga. Dia nak untung juga kan. Mungkin dia jual 24, 25. Itu sudah jadi biasa. Tapi kita boleh cakap, kita tengok ayam sekarang 1 kilo berapa sahaja. Kalau makan ikan mamuk 25 ringgit, mengapa saya nak makan mamuk? Kepada M40 dan B40 itu sangat susah nak. Kalau seafood lah, kita boleh nampak lepas MCO ini sudah banyak rakyat mungkin dia tak mau makan atau tak boleh makan seafood itu hasil laut. Sebab hasil laut sekarang betul-betul sangat tinggi, sudah sangat tinggi. Sudah terjejas rakyat nak makan hasil laut. Di sini ada 448 gerai, semua ada niaga. Ditambah company peniaga involved. all. Di sini ikan ada 168 gerai, sayur 200, buah ada 64. Tapi kita mengapa nak bantahan ini pasar mas? Sebab kita sudah tahu kita punya jualan boleh sampai berapa. Kalau tambah lagi, semua kasih balik itu lesen bagi majlis yang tersebut. Jadi saya tak harap kita pun ikut sahaja. Sebab ini adalah pasar borong Kuala Lumpur dan berada di sini sudah 28 tahun, 27-28 tahun dan terbesar di Semenanjung, Malaysia. Jadi saya tak haraplah nanti sesiapa tak boleh niaga, semua kasih balik di BKL, itu susah. Saya tak mau jadi macam ni lah. Jadi kita bantahan ini program dan ini projek dari Pasar Mas. Dulu Anu Musa projek lah, tapi dia telah open bagi kita. Ini projek ni cadangkan dibuat kat parking 448 gerai. Kita kira satu gerai satu kereta itu sudah tak cukup. Selalu pun ada ini masalah lah. Dapur parking setiap hari pun ada. Terpaksa ada traffic jam ke. Dia buat multi level parking ke apa? Third and the fourth parking ada. Tapi kalau lift macam satu tong ikan agak-agak 100 lebih kilo, macam mana nak naik itu lori ke Hilux ke, macam mana? Kalau di BKL dah lulus akan start serta-merta lah. Di BKL belum bagi kelulusan. Sebab ada bantahan, so they still pending lah. Saya akan serah kepada Datuk Bandar esok, ada mesyuarat ahli-ahli parlimen bersama Datuk Bandar.